Hai. So hari ni bersama dengan saya Abang Bit. Sorry, saya tak pakai mask sebab saya duduk dalam kereta. So hari ni saya nak bercerita pasal marketing, pemasaran ikan. Kalau tengok sekarang ni ramai dah yang dah mula berniaga ikan sejak daripada PKP hari tu. Saya ingat kalau ada yang bulan 10 atau bulan 11 start beli ikan, start beli, lepas tu start breeding 10, 11, 12, 1, 2. Okay, time ni ikan tu dah ngam-ngam cantik besar. Dan saya ingat ramai yang mula bermasalah bila ikan dah start dah tak dalam balang, dah split kan, dan makan ruang yang besar lah. So sudah tiba masanya untuk kita buat marketing untuk jual ikan. Okay, saya nak cerita pasal menjual ikan. Kalau tuan-tuan dan perempuan, saya selalu masuk dekat dalam Facebook grup ikan Laga Malaysia ke apa sebagainya. Saya ingat mesti rata-rata kalau masuk tu akan tengok dia scroll semua juga jual ikan kan. Ada yang ini beta, itu beta, lepas tu semua tunjuk dalam balang kaca tu ada ikan dalam. Lepas tu dia kata nak start bidding, tapi tak tahu pukul apa kan. Sebab kadang-kadang kita ni bermain dengan masa, lepas tu kita main dengan customer, kita bermain dengan market. So kita nak tahu bila time yang sesuai untuk kita buat marketing, bila time sesuai kita nak buat bidding, dan bila apakah kita punya customer, kita punya marketing strategi kita adalah untuk customer di waktu bila. Sebab kalau kita buka dalam prime time, kita panggil prime time. Kalau kita tengok TV3 dulu, tengok berita, prime time ni yang pukul 8 sampai pukul 9.30, itu adalah prime time. Tapi masalahnya, kalau siapa yang tahu prime time ni untuk kita buat bidding apa sebagainya, memang semua buka dalam grup tu, semua bidding, semua jual ikan sama je kan? Kadang-kadang spesies dah sama, kadang-kadang yalah, kita nak tengok apa yang membezakan yang penjual yang pertama, penjual kedua, penjual ketiga. And then ada isu masalah dari segi kepercayaan. Itu tak masuk lagi masalah kalau yang menjual ikan, lepas tu kan kena scam pula kan. Klien tu konon-kononnya dah bid dapat seekor RM40, hurray. Sekali tak bayar, WhatsApp tak jawab, jenuh kan, jam kita. Tapi itu adalah adab perniagaan lah, kot mana pun. Yang penting bila kita nak berniaga, kita kena tahu, kena pasti. Satu, tadi yang saya sebut prime waktu, time untuk kita berniaga, untuk kita buat market. Sebab yang ini penting untuk kita tahu klien paling ramai, orang paling ramai cari kalau kita nak berniaga kan bila. Yang kedua, trust. So kita nak cari, sebab kita kalau kita buat ikan ni secara online, pakai post dan sebagainya, penting sekali adalah kepercayaan. Adakah orang percaya dengan kita punya produk kan? Post sampai ke kan, post mati ke sebagainya. So itu adalah benda-benda yang kita kena beri perhatian lah. Okay. So saya nak ambil yang pertama sekali dari segi klien. Kita ambil masa dulu time, prime time. Okay. Kalau kita tengok dalam seharian kita kerja 8 pagi sampai kalau kita bangun lah, kata macam saya bangun 4.30 pagi, 4.30 pagi sampai pukul 10 malam kan. So itu adalah masa kita prime time, bukan prime time, itu adalah masa yang kita ada dalam sehari untuk kita buat marketing. So bilakah time-time yang sesuai untuk kita buat marketing? Takkan kita nak buat awal pagi, 4.30 pagi, siapa nak tengok? Saya pun tak tengok kan. So antara 4.30 sampai 6.30 orang pergi kerja, budak pergi sekolah. So tak ada siapa kat rumah pun nak tengok. Kalau ada suri rumah, tapi kalau kita punya target kita memang suri rumah yang nak beli ikan dan sebagainya, ada sesuai lah kalau kita buat time masa tu. So gunakanlah masa tu kalau itu adalah target market target kita situ kan. But selain daripada tu, kita tengok masa-masa yang terluang yang ada. Waktu tengah hari, waktu lunch hour, orang akan makan pukul 1 sampai 1.30, 12.30 sampai 1.30 orang makan. So waktu orang makan memang dia tak akan buka lain pun. Mungkin ada jugalah sekarang ni sambil makan, suap je, cedok tu kan, dia tengok lagi. Tapi kadang-kadang tangan sebelah ni tak boleh nak buat bidding apa semua, dia cuma boleh scroll je lah kan. So masa yang sesuai pertamanya mungkin lepas lunch, antara pukul 1.30 sampai pukul 2.30, itu adalah orang kata waktu rehat fleksibel. Mana kata time tu orang dah lepas makan, dah kenyang, dia duduk relax. Itu boleh buat, tapi tak banyak. Kalau ikutkan sebenar-benarnya, waktu yang paling banyak audience untuk kita buat sale 8 malam
sampai pukul 11. Situ memang banyak. Tapi itu yang pertama lah, kita tengok masa. Yang kedua, kita tengok dari segi persaingan. Persaingan. So kalau orang A jual ikan, orang B pun jual ikan, orang C pun jual ikan, kan? So kita pun sebagai, kalau kita lah sebagai customer, kita nak pilih, kita nak beli mana? Kawan ni okey tak okey? Kawan ni okey tak okey? Saya suka tengok Aboy Beta. Aboy Beta kalau dia niaga, orang tertarik dengan dia punya method dia, sebab dia cakap Melayu. Lepas tu dia punya appearance, dari segi dia punya cara dia cakap semua tu, dia menarik kita untuk join. Sekali-sekali dia masuk suara perempuan. Time keluar suara perempuan tu, Amoy Beta tu, menggedik orang tau. Amoy. Padahal tak tengok muka pun. Kan? Baik, itu adalah part of marketing lah, macam mana cara untuk kita tarik customer. Okay, so kalau kita tengok market segment, bukan kebanyakan, saya rasa hampir semua yang saya tengok dah, sama ada dalam dia punya balang kaca je, dia jual single, ikan satu, atau dia jual pairing, satu jantan, satu betina. Tapi tahukah oleh anda, wahai kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, bahawa ada juga market yang open kepada orang yang nak beli ikan secara bulk. Ramai yang saya tengok setakat ni lah, kalau saya tunjuk gambar ikan saya tu, semua duduk dalam satu balang kan. Kita tengok ikan laga ni, kalau betina kan dia boleh duduk ramai-ramai kan. So bila saya tunjuk gambar tu sikit, ramai dah, dia orang ni boleh duduk sekali ke kan? Tak ada masalah, tak gaduh ke? Nampak tak? Klien kat situ adalah ada satu market di mana orang nak beli ikan, bukan sebab saja kecantikan je, tapi yang boleh duduk bersama. Sebab orang yang bela ikan ni, yang pertama dia akan fikir kos, kan? Kalau kita beli seekor, kena beli satu bekas. Kalau kita boleh bela beberapa ekor dalam satu bekas, itu adalah advantage. Sebab mostly kalau orang yang biasa-biasa yang bela ikan untuk perhiasan ni, dia akan ada satu akuarium. Satu je akuarium kat rumah, dia tak nak banyak-banyak, letih. So dia akan ada satu akuarium kat rumah, dan satu akuarium tu dia akan guna untuk bela semua ikan je lah, kan? Jadi kalau kita boleh provide ikan kita, makna kata secara bulk 5-6 ekor boleh duduk dalam satu akuarium, letaklah harga RM50 untuk 5 ekor, tak rugi pun. Ikan tu kalau kita tak jual akan mati juga kan. So why not kita just let go je secara bulk, lepas tu cepat habis, boleh kita breed lagi. Itu strategi dan juga marketing lah. So itu dipanggil sebagai market segment. Makna kata pemilihan jualan dari segi sama ada kita buat individual, kita nak jual ikan secara duet, pasangan, pairing, atau kita nak jual sebab. Dan kalau ada yang lebih orang kata lagi hebat sekali, dia nak jual sekali lamsam. Ambil lah bang, ikan saya 300, ambil lah semua. Clear kan? So itu orang kata boleh juga, tak ada masalah. Ada juga orang yang PM saya, bang, ikan abang jual ikan ni, saya nak beli semua kan. Kata kalau aku jual semua, kosong lah, aku nak buat video pakai apa? Kan? But market di situ ada. Meaning that orang kata bila ada pertanyaan, mana kata dia ada market need, dipanggil keperluan dalam market, maka ada problem statement, maka ada market dekat situ. So kalau kita nak berniaga ni dan kita nak bagi orang tertarik untuk tengok kita punya ikan dalam Facebook dan sebagainya, kita kena pandai lah. Orang nak beli, kena tengok satu, tadi saya sebut prime time. Yang kedua dari segi market segment. Market segment ni adalah method ataupun jenis orang yang kita target untuk pembelian. Kalau kita jual ikan sekor-sekor, mungkin lah dapat sekor dalam RM30-40 sekor. Itu pun dah mahal kan. Lepas tu postage punya cost lagi. So memanglah kita untung, tapi kita untung untuk part of ikan kita je, yang mana terjual. Yang tak terjual tu ada lagi, kadang-kadang lagi banyak kan. So macam mana kita nak clearkan stok ikan yang banyak ni? Sama ada dia celo ke, sebab celo ni pun dia bukan tak cantik, tapi ada juga peminat dia. Dan mungkin juga kalau orang nak berniaga ikan yang lebih-lebih ni, kadang-kadang buatlah promosi, bagi free kan, buy one get one free kan? Ataupun beli jantan dapat betina satu free, kita bagi offer. Kalau nak buat breeding, kita akan bagikan betina free. So itu adalah pada tuan-tuan, sebab tak rugi kat kita pun kan. Dan so itu part of marketing, part of market segment, part of cara kita nak cari klien. Macam mana kita nak berniaga ikan beta ni lah dengan lebih baik. Bukan nak kata orang yang berniaga single-single yang buat bidding ni tak bagus. Bagus sebenarnya, memang menguntungkan. Saya tak nafikan, kalau satu malam dia boleh jual ikan dia dalam, saya ingat dalam 10 ekor,
pun dah untung paling busuk pun 150 tu dah tentu dah. Satu malam 150. Kalau kali dengan 30 hari, tiap-tiap malam dia buat berniaga. Tapi orang kalau buat berniaga ikan tiap-tiap hari, dia punya masalah akan datang satu. Kalau ikan tu daripada breed yang sama kan, so hari ni keluar ikan ni, minggu depan keluar ikan yang ni juga, lepas tu ikan ni lagi. So mana kata ikan tu dia tak bercambah dari segi jenis dia. Kalau dia koi, dia akan koi. Kalau mati color dia. Sampai kadang-kadang orang dah bosan dah tengok. Sekali-sekala kalau kita nak berniaga ni, tukarlah kita punya selera kan. Kadang-kadang kalau kita makan sekalipun, bukan hari-hari kita makan nasi putih dengan ayam goreng kan. Sekali-sekala nak juga kita makan KFC, kita nak makan daging masak kicap. So ikannya macam tu juga. Kalau kita market dengan ikan yang sama jenis je hari-hari, orang akan naik bosan. Tengok ikan ni lagi, tukarlah pula pada jenis lain. Kalau boleh breed tu biarlah ada 2-3 jenis, so that orang boleh buat pemilihan. Sebab kita ni sebagai pengguna ni harus bijak kan. Kalau pengguna tak bijak, masalah kita nanti. Saya cerita sikit lah. Ni kalau latar belakang saya, kalau dalam line bisnes ni, saya pernah duduk dekat MARA di bahagian pembangunan usahawan. Itu pun beberapa tahun. Saya pernah kerja dekat Kementerian Pembangunan Usahawan sampai dia tutup. Saya dah buat master dalam saya buat MBA dalam kurungan je keusahawanan. So saya ada master dalam bidang keusahawanan. Cuma kadang-kadang kita belajar ni tak adalah kita apply sangat sebab tak kena dengan line kerja saya. Saya dalam line pendidikan. But tak salah kalau saya share dengan tuan-tuan apa yang saya tahu, supaya tuan-tuan boleh membantu tuan-tuan dalam membela atau nak besarkan lagi tuan-tuan dan puan-puan punya bisnes kan. Sebab sekarang ni kalau orang bela ikan laga ni memang sebenarnya yang dia nampak satu hobi, keduanya memang dia menguntungkan. Tapi itu kita tolak lah. Kita punya kos-kos yang wajib, contohnya makan, air, utility bill, elektrik, semua tu kalau dah tolak pun, tapi sebenarnya kalau sebulan dapat 150, 200 pun untung sebenarnya. Berapa sih sangat kau buat belanja untuk dia makan sebulan kan. Melainkan yang bagi betul-betul bagi makan benda yang kau-kau tu tak tahulah kan. But however, benda ni adalah subjektif kan. Jadi saya share dulu, ini kita bagi sebagai pandangan part pertama part 1, cara-cara untuk marketing ikan laga. Semoga yang saya dapat bagi tahu ni sedikit dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam membangunkan perniagaan seni. Ni kalau ikutkan kita ambil konteks ni ikan laga, tapi sebenarnya dia punya konsep dia boleh dia pakai untuk semua. Nak berniaga online ke, dropship ke, even kalau nak buat bisnes yang jual burger tepi jalan pun ada cara-cara dan konsep dia yang mana ia boleh mendatangkan untung yang banyak. Tapi dia kena kaji sikit lah. Kena buat kajian pasaran dan sebagainya. Macam ni saya buat untuk ikan laga ni, saya tengok juga pasaran. Saya memang bukanlah saya minat sangat, but saya suka tengok. Saya tengok dan saya tengok orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni. Okay, so saya rangkumkan untuk kali ni. Saya rangkumkan balik bahawa untuk kita buat marketing ikan kita, yang pertama sekali kita kena pasti time, masa. Yang kedua kita kena masa tu kita kena ambil sekali dengan audience. Yang pertama sekali kita kena pentingkan masa prime time yang berkait dengan audience. Manakah audience paling ramai nak tengok bila. Yang kedua adalah kita tengok strategi perniagaan. Sama ada kita nak jual single, kita nak jual pairing, kita nak jual bulk dalam 5-6 ekor sekali jalan, atau kita nak jual habis, take all, winner take all, habis semua kan. So kalau macam habis semua, nanti kita bolehlah start package yang baru pula, breed yang baru, supaya ikan dekat tempat kita tu tak berlambakan. Bila berlambakan ni mati, kadang-kadang kita rugi juga. Baik kita jual kat orang yang boleh jaga, itu sebenarnya better lah kan. Sebab kita ni bila dah ramai tak tertengok kadang-kadang ikan kat rumah saya pun kadang-kadang seminggu tak tukar air tu, sian tengok kan. Kita busy dengan benda lain. So setakat ni je dulu. Nanti kita tengok lagi. Sebab sekarang ni pun saya tengah tunggu anak pergi tuition ni. So sambil-sambil tu kita habiskan masa dalam ni daripada kosong. Baik kita bersama-sama share kan. Okay, nanti kita jumpa lagi dalam segmen yang kedua. Kita kupaskan lagi tentang cara marketing ikan laga. So jumpa lagi kemudian ya. Bye.